Okey, kita teruskan kelas hari ini. Kelas hari ini kita akan belajar melukis, belajar membina ERD ataupun belajar ERD lah. Saya rangkumkan dengan belajar ERD. Dan semalam ada video saya telah bagi video berkenaan dengan ERD. Saya minta awak cubalah tengok video tu. Kemudian hari ni cuma saya nak terangkan secara awak akan lebih faham lah kalau awak tengok video tu. Mungkin dia pun original Sarawak jadi dia slang bahasa dia, dia punya cara penerangan dia mungkin berbeza tapi hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan pengkalan data dan cara bina ERD cara kita nak buat insyaAllah kalau tak sempat habis kita akan sambung pada esok esok hari Rabu lusa hari Khamis kita akan sambung. Okey, saya teruskan dengan pembentangan saya iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan ERD itu sendirilah. Okey, jadi untuk makluman anak pelajar sekian apa itu ERD? ERD ini berasal daripada ERD itu adalah gambar rajah perhubungan entiti ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil entity relation diagram. Okey. Jadi apakah ERD ini? Dia satu bentuk diagram diagram ataupun dipanggil sebagai teknik grafik teknik grafik ni kita lukis lah, maknanya kita lukis sesuatu data dengan menggunakan model tertentu. Maknanya kita ada satu data yang telah kita tengok, kemudian kita kaji, kemudian kita guna data itu kita buat dalam bentuk teknik grafik, bentuk gambar raja. Okey. Jadi model yang dihasilkan adalah hasil pada tahap konsep saja, maknanya ia tidak terikat dengan sistem pengurusan pengkalan data. Maknanya model yang kita lukis ini hanya setakat atas kertas tu saja dia tak ada bawa benda tu masuk dalam sistem, tidak dia terikat dengan sistem, dia cuma satu gambaran supaya memudahkan kita untuk melihat perhubungan antara satu sama lain supaya kita tengok dalam gambar raja kita lebih nampak. Kalau kita tengok dalam bentuk jadual besar tu kita tak akan nampak tu kita tak akan nampak. Jadi dia tak terikat dengan sistem pengurusan pengkalan data, maknanya dia tidaklah digunakan untuk kita buat coding tu, tak ada kita tak tengok, tak buat tu masuk dalam sistem tak, cuma kita tengok dari segi gambaran luaran dan model itu kita akan nampak lebih faham lepas ni awak faham Okey, dia jugalah bagaimana ERD juga adalah bagaimana entiti ni salah saya beritahu itu. Contohnya kalau entiti kita ada dua, entiti dengan attribute. Jadi learning kita akan tengok macam mana perhubungan satu entiti dia berhubung dengan satu entiti yang lain dalam sistem. Jadi entiti seperti orang, objek, peristiwa itu dipanggil entiti Kalau orang ni biasalah dalam entiti itu orang, maka attribute dia banyak nombor IC-nya, kad kenalannya, nombor IC-nya, namanya, alamatnya, nombor telefon, itu entiti bagi orang. Objek begitu juga, peristiwa begitu juga dia ada dia punya apa yang penting adalah entiti tersebut Okey, macam mana dia berhubung dengan satu sistem yang lain. Okey, kita tengok satu data ni data ni, banyak data ni. Data ni kalau kita tengok daripada kiri ke kanan ni banyak data. Tapi kalau kita kaji secara molek, kita boleh pecahkan data ini kepada tiga bahagian Satu bahagian penyewa. Ni sewa ni, nama, nombor kad kenalan, alamat ni. Ini di hotel sewaan hotel ni. Jadi kita tengok ini sewa. Ini sebenarnya bilik Kalau kita tengok data ni di kuasa 1, 2, eksekutif, semua ni adalah bilik Kapasiti ada berapa? 2. Harga semalaman 300.5 contohnya. Ini adalah bilik sebenarnya, data bagi bilik. Kita boleh bagikan kepada kumpulan satu lagi iaitu tempahan Maknanya seorang itu telah menempah bilik tersebut. Siapa seorang itu? Nama dia belakang inilah Man bin Haris telah tempah 2 bilik, kapasiti dia 2 pada tarikh sekian-sekian dengan harga RM350 satu malam. Jadi sebenarnya data ni kita boleh bahagikan kepada 3 kumpulan 3 kumpulan. Jadi sebenarnya penyewa tadi, bilik dan juga tempahan ini kita boleh bahagikan kepada 3 kumpulan. Di mana penyewa terdiri pada inilah tadilah namanya, nombor kad kenalannya, alamat. Bilik juga kita boleh bagikan kepada nombor bilik, katil, jenis keluasan, harga, kapasiti dan juga tempahan, nombor tempahan, tarikh masuk dan jumlah bayaran.
Daripada mana saya dapat attribute ni? Daripada data tadi. Data tadi. Atas ni dia panggil ada nama ni, ada attribute sebelah atas ni. Okay, kalau nampak cursor saya tu, ni sebelah atas ni, nama, nombor kebenaran, alamat, nombor bilik, katil sebagainya. Ini dipanggil sebagai attribute. Okey. Jadi saya senaraikan mengikut kategori tadi, penyewa, bilik dan juga tempahan. Kalau kita tengok, kita perhatikan benda ni dia berhubungan. Tengok daripada data ni yang sebegini kita ubah dalam bentuk grafik. Grafik. Dan kita tahu bahawa di antara tiga ni mereka saling berhubungan. Jadi teknik grafik ini untuk mengkaji bagaimana satu entiti. Yang ini dipanggil entiti nak pelajar. Ini penyewa, bilik, tempahan ni dipanggil entiti. Macam mana dia berhubung antara satu sama lain dan mengikut notasi tertentu. Jadi kita nak buat satu teknik grafik ataupun satu ERD, dia ada notasi dia. Notasi ni macam mana bentuk atau simbol-simbol dia. Kita akan tengok lepas ni. Jadi saya terangkan sini, ini bentuk grafik yang dipanggil teknik grafik. Daripada jadual tadi yang kita tengok tadi, kita ubah ke dalam bentuk teknik grafik. Okey, kita teruskan. Notasi. Apa itu notasi? Notasi ni kalau mengikut banyak notasi-notasi ataupun kumpulan simbol yang digunakan untuk modelkan data. Banyak ni kalau surf internet memang banyak. Satunya adalah dia panggil Bachman. Bachman ni bentuk dia lagu ni. ERD dia bentuk lagu ni. Okey, simbol-simbol dia bentuk lagu ni. Ini dipanggil sebagai Bachman punya notasi. Kemudian kita ada bentuk person. Person ni bentuk dia lagu ni. Okey, dia ada bulat hitam, empat segi, location, person. Begitu juga dengan Crowfoot. Crowfoot bentuk lagu ni. Kalau tengok buku nanti, awak tengok ada bentuk-bentuk macam ni. Buku-buku rujukan ataupun awak pergi Google ataupun awak masuk YouTube. Awak akan nampak bentuk-bentuk macam ni. Penulisan bagi ERD. Ini juga amat famous lah. Kemudian ada lagi Barker. Barker macam ni. Ada Crowfoot ni macam kaki ayah, kaki ayah. Okey, jadi Barkers bentuk macam ni. Kemudian Max ISO bentuk lagu ni. Bentuk penulisan ERD dia. Dan satu lagi bentuk chain. Bentuk macam ni. Okey. Jadi kita di peringkat SPM ini kita menggunakan notasi yang berbentuk chain ini. Kalau pergi ke buku, awak rujuk dalam buku, awak pergi ke YouTube, awak tengok banyak bentuk-bentuk tu, awak sendiri confused. Tapi di peringkat SPM kita guna yang ni. Guna yang ni. Okey. Ada setengah tu dia guna yang ni. Ada setengah dia guna yang ni. Okey. Tapi setakat yang saya tahu, peringkat SPM kita akan gunakan kaedah ini, kaedah chain ini. Okey. Jadi boleh tak kita simbol ni kita tukar-tukar lagi sini? Tak boleh. Kalau nak guna kaedah Bachman, kena guna kaedah ni. Kalau nak guna kaedah person, kena guna yang ni. Kalau nak guna Crowfoot, kena guna bentuk notation dia ni bentuk macam ni. Tak boleh awak ambil Bachman, lepas tu sikit Crowfoot, lepas tu sikit chain, lepas tu sikit Barkers. Tak boleh. Jadi kita boleh decide, kita kena decide mana kita nak guna. Tapi peringkat SPM kita guna kaedah chain. Jadi kita teruskan. Okey, kita akan menggunakan kaedah notasi chain. Jadi saya akan terangkan sikit sekarang apa yang dimaksudkan dengan notasi chain ini. Okey, notasi chain ini dia melibatkan satu gambar rajah di mana penulisan dia adalah berbentuk segi empat dan juga ada satu bentuk rhombus. Okey, jadi kita boleh baca di sini bahawa perhubungan ini dan penulisan bagi cardinality. Lepas ni kita akan tengok maksud cardinality mesti ditulis di hujung ni. Di hujung ni mesti ditulis di sini. Cardinality dia. Dan bentuk rhombus, location dan juga person. Maknanya kalau kita baca data ni kita tahulah satu tempat birthplace ramai person. Satu tempat adalah birthplace ni maksudnya melahirkan
ramai orang, satu tempat. Okey. Okey, now kita pergi seterusnya, 4 komponen dalam ERD. Jadi sekarang kita dah selesai, maknanya kita akan lukis ERD kita menggunakan notasi chain. Kita pakai how to ya. Kita lagi ke Crawford, kita tak akan pergi. Kita akan pergi cuma kepada notasi chain. Okey, seterusnya kita akan tengok 4 komponen dalam ERD. 4 komponen dalam ERD, kita ada 4. Yang pertama sekali adalah entity. Lepas ni kita akan kaji apa itu entity. Yang kedua adalah attribute. Dalam ERD ni ada 4 benda. Yang pertama entity, attribute. Kemudian yang ketiga adalah hubungan. Saya tertinggal tu. Relationship, bukan relation saja. Hubungan, maksudnya relationship. Okey. Dan keempat adalah kekardinalan yang saya sebut tadi. Okey, ada 4 komponen utama dalam ERD. Yang pertama entity, yang kedua attribute, yang ketiga hubungan, dan yang keempat adalah kekardinalan. Okey. Kita teruskan. Kalau nak ambil nota ni, awak boleh snap lah, snap tu. Okey. Ataupun saya akan upload dari YouTube, awak boleh ulang kaji balik lah. Tapi seelok-eloknya semasa kita belajar ni kita buat catatan. Jangan kita dengar saja. Kalau kita dengar saja kita tak faham. Kita catat sikit dari nota tu. 4 komponen utama, 1 entity, 2 attribute, 3 hubungan relationship, dan keempat adalah kekardinalan. Barulah kita dapat belajar. Kalau kita belajar satu deria saja, kita payah nak ingat. Kalau kita gabung deria-deria kita dengan deria deria tangannya, matanya, telinganya kita gabung semua sekali, kita akan lebih ingat. Tapi kalau kita duduk tengok saja, kita payah nak ingat. Kita kena buat catatan baru kita ingat. Okey. Jadi saya cadangkan kalau nak catat boleh catat. Lebih faham. Okey, now. 4 komponen utama dalam ERD ada 4 ini. Nah, kita pergi satu persatu. Satu persatu. Kita pergi entity dulu. Okey, entity ni ialah objek atau perkara yang dapat dikenal pasti dalam persekitaran tertentu seperti orang, tempat, benda atau peristiwa. Itu dipanggil sebagai entity. Entity ni objek atau perkara yang dapat kita kenal pasti dalam persekitaran tertentu seperti persekitaran orang, persekitaran tempat, persekitaran benda dan atau peristiwa. Okey, yang pertama sekali contoh orang. Orang, tempat, benda. Benda ni kalau kita tengok kita boleh nampak dalam contohnya pelajar. Pelajar ni kategori orang. Guru, kategori orang. Sekolah, kategori tempat. Alatan sukan, kategori benda. Buku, kategori benda. Jadi kita boleh tengok bahawa pelajar, guru, sukan, alatan sukan dan juga buku adalah merupakan entiti. Entiti ni benda yang besar, tajuk utama dia. Tapi yang kita boleh kenal pasti berdasarkan pada orang, tempat dan benda. Okey. Jadi di bawah pelajar nanti kita akan tengok apa ada. Di bawah pelajar nanti akan ada attribute pula. Attribute. Di bawah guru ada attribute pula. Di bawah sekolah ada attribute. Di bawah alatan sukan ada attribute. Di bawah buku ada attribute. Jadi itu dipanggil sebagai entity. Entity ni macam tajuk kita kak. Tajuk utama lah, nama utama tu. Okey, kemudian untuk peristiwa. Peristiwa ni contohnya peminjaman. Peminjaman tu dipanggil peristiwa. Di entity juga peminjaman. An belakang tu kita panggil entity peristiwa. Pembelian, an belakang dia. Tempahan, an belakang dia. Aduan, an belakang dia. Biasanya ada an ni kita panggil peristiwa. Jadi entity dia ada 4 benda. Yang pertama orang, tempat, benda dan peristiwa. Peristiwa ni kita kaitkan dengan adalah peminjaman dan tu. Apa lagi? Tempahan, pembelian. Okey, dan an tu biasanya kita kaitkan dengan peristiwa. Okey, seterusnya kita tengok entity. Entity, perwakilan entity dalam notasi chain. Okey, dianya berbentuk segi 4. Okey, berbentuk segi 4. Sekejap, saya ada rakan kita masuk tu. Okey, masuk. Afiq. Okey, kita teruskan.
berbentuk segi empat dan mempunyai nama di tengah-tengah. Maknanya kalau kita nak lukis entiti dalam notasi Chen tadi, mesti bentuk dia berbentuk segi empat. Dan mempunyai nama di tengah-tengah. Jadi terdapat tiga entiti. Tiga entiti. Ada tiga entiti, tiga jenis. Dan atas siang tu ada tiga jenis entiti. Yang pertama sekali adalah entiti murid. Murid, entiti kuat. Dia panggil hok. Yang pertama adalah entiti kuat. Kuat ni hok gagah lah. Hok gagah. Wujud bagi mewakili objek, orang atau tempat. Mana kalau kita tulis murid. Atau orang. Orang tadi lah. Objek macam buku kau tadi. Orang ni macam murid. Tempat ni macam tadi. Kita tengok sekolah. Apa nama? Sekolah, banyaklah pejabat, tempat pasimah. Itu tempat dia panggil. Jadi, ia dipanggil entiti kuat. Contohnya pelajar, guru, sekolah, alatan sukan. Itu dipanggil sebagai entiti kuat. Jenis yang kedua adalah entiti lemah. Entiti lemah ni entiti yang wujud bergantung kepada entiti yang lain. Contohnya penjaga. Contohnya penjaga. Jadi penjaga ni merupakan entiti lemah kepada murid. Sebabnya kalau tak ada murid, tak ada penjaga. Jadi kita boleh anggapkan sebagai penjaga ni ataupun nama penjaga ni adalah entiti lemah. Yang ketiga adalah associate entity. Jadi hari ni kita akan cuba tengok ke semua bentuk-bentuk ini. Dia ada associate entity di mana ada segi empat juga, tapi dalam dia tu ada rhombus. Dan akan sebutlah pembelian tadi, tempahan tadi. Itu dipanggil associate entity. Wujud hanya apabila cardinality dia atau ke-cardinality dia adalah banyak ke banyak. M ke N. Nanti kita akan tengok di bawah tajuk cardinality nanti. Apa itu MN, apa itu 1M, apa itu 11. Kita akan tengok lepas ni. Okey, contohnya peminjaman, aduan, daftar acucara. Daftar acucara ni bukan orang. Daftar acara bukan tempat. Daftar acucara bukan objek. Tapi daftar acucara adalah merupakan peristiwa. Peristiwa. Jadi, ianya di bawah kategori associate entity. Bacaan, pembelian, contoh-contoh associate. Jadi ada tiga jenis entity. Satu entiti kuat, satu entiti lemah, dan satu lagi adalah entiti associate. Jadi associate ni dihubungkan lah, berhubungan di antara entiti. Okey, kita teruskan kepada notasinya. Bila entiti, entiti dah siap, dah habis. Kita terus kepada attribute pula. Attribute ni adalah merupakan adalah merupakan medan ataupun attribute untuk tujuan dia adalah ciri-ciri yang menghuraikan satu entiti. Okey, jadi tadi entiti tajuk. Entiti ni macam orang tadi. Contohnya orang, tempat, objek dan juga peristiwa. Okey, jadi attribute juga adalah kandungan di dalam dia. Ciri-ciri yang menghuraikan satu entiti. Contohnya apa? Contohnya ni. Contohnya ni kalau kita tengok satu entiti murid, sekolah, pembelian kenderaan. Entiti ni ia mestilah benda yang bersesuaian lah dengan attribute ni mestilah menghuraikan ciri-ciri bagi entiti itu. Kalau murid contohnya. Murid dalam entiti murid terdapat attribute apa? Nama murid, nombor kad pengenalan murid, alamat dan nombor telefon. Ada 4 tu. Jadi ini betul lah ni. Itu dipanggil sebagai attribute bagi murid. Entiti murid. Attribute bagi entiti murid. Kita kaji yang kedua, sekolah. Kalau sekolah, kita ada nama sekolah, attribute dia. Alamat, nombor telefon, nombor fax, kod sekolah. Jadi kalau kita tengok kandungan attribute ni, ia menerangkan atau menghuraikan ciri-ciri bagi sekolah. Barang, bagi pembelian pula, bagi peristiwa pembelian, barang, kuantiti, jumlah harga. Jadi, ia juga adalah sesuai dengan
entiti pembelian. Attribute ni betul-betul menghurai entiti pembelian. Kemudian kita tengok yang seterusnya kenderaan. Ada kod buku. Kod buku. Jumlah muka surat. Nama pengarang. Ini bukan menerangkan atau menghuraikan ciri-ciri entiti kenderaan. Ini bukan. Jadi ini salah sebenarnya. Bukanlah merupakan dia hurai sesuatu entiti itu. Bukan. Jadi kita tak boleh ni buat penyelarayan ni. Penyelarayan ni tak boleh. Kita tak boleh selaraikan ni. Jadi apa yang betulnya? Betulnya adalah macam ni. Betulnya adalah macam kenderaan, jenis kenderaan, nombor plate, harga, tahun keluaran. Contoh ciri-ciri ataupun attribute bagi kenderaan. Jadi kita kena tahu apa itu maksud attribute. Attribute sebenarnya menghurai ciri-ciri sesuatu entiti dan ia mesti bersesuaian. Jangan kata pakai tulis, tak boleh. Kita kena tengok entiti ke apa. Kita pun boleh tulislah attribute dalam itu. Kita fikirlah contohnya kan, tempat apa tadi, sekolah contohnya. Apa ada attribute di sekolah? Tentulah nama sekolah kan, nama sekolah. Tentulah alamat dia, nombor telefon sekolah, lagi apa lagi? Nombor fax, benda-benda yang berkaitan dengan sekolah. Kalau pembelian berkaitan dengan pembelian. Kita kenderaan berkaitan dengan kenderaan, bukannya cerita buku dan sebagainya. Itu adalah attribute. Okey, jadi kalau kita tengok dalam jadual, mana-mana jadual pun biasanya dia akan tulis bentuk ginilah. Jadi atas ni kita panggil attribute. Dalam kes ini entiti dia adalah murid, sesuai murid lah entiti dia. Kalau kita tengok ID murid, nama kelak, kita boleh tahulah bahawa entiti dia adalah murid. Manakala attribute dia adalah ada 3 sinilah. ID murid, nama dan juga kelas. Okey, kita teruskan dengan sesi seterusnya, jenis-jenis bagi attribute. Attribute dia ada 4 jenis. Yang pertama sekali attribute mudah ataupun nilai tunggal. Attribute mudah. Attribute ni dia ada 4 jenis. Yang pertama sekali ada attribute mudah ataupun nilai tunggal. Apa maksud attribute mudah atau nilai tunggal? Attribute yang mempunyai satu nilai sahaja. Contohnya nama sekolah. Nama sekolah satu ya. Kalau SMK Kubah Bemban, maka SMK Kubah Bemban itu adalah satu nilai itu saja. Nama sekolah tak boleh banyak kan. Tak kira di di sekolah Kubah Bemban, tapi dia tak boleh. Di bawah nama sekolah tu cuma ada satu tu saja. Itu dia panggil mudah. Kalau kita tengok sekolah-sekolah di nama sekolah, dia ada satu ya, SMK Kubah Bemban. Ada sekolah SK Kiambang, tapi SK Kiambang dia mempunyai kalau misalnya lah kita kata entiti dia apa sekolah. Attribute di bawah dia adalah nama sekolah. Jadi nama sekolah itu satu je lah. SMK, kalau SMK Kubah Bemban lah. Untuk sekolah SMK Kubah Bemban tu. Gitu maksudnya. Jadi cara penulisan dia adalah gini. Cara penulisan dia adalah bulat, bujur. Bulat telur tu. Bukan bulat pitih 50 Nama awak ambil pitih 50 tekuk jadi bulat. Jangan. Nama sekolah dalam tu. Nama sekolah dia punya attribute dia. Yang kedua adalah attribute kunci. Attribute kunci ni satu attribute unik yang membezakan rekod dengan pengkalan data. Contohnya nombor kad pengenalan. Ini awak tahu dah. Saya telah jelaskan berulang kali maksud attribute kunci. Masa kita buat penormalan baru ni pun banyak saya sebut attribute kunci. Kunci ni adalah merupakan nilai unik yang membezakan rekod dalam pengkalan data. Jadi saya telah cerita hari itu. Mungkin kalau ingat nombor giliran ke hospital lagi tu. Itu dipanggil attribute kunci. Okey, cara tulis dia adalah cara simbol ataupun cara kita lukis dalam bentuk grafik dia adalah satu bulatan bujur telur, kemudian ditulis nama dan ada satu garisan. Ada garisan. Garisan ini menunjukkan attribute kunci. Ada garisan. Okey, yang ketiga adalah attribute nilai gandaan. Nilai gandaan ini bermaksud attribute yang mempunyai
lebih daripada satu nilai. Contohnya apa? Contohnya adalah seorang jawatan, seorang pelajar mempunyai lebih daripada satu jawatan di sekolah. Contoh seorang pelajar tu mungkin dia SU Kelab Satuan Geografi ataupun Sains Komputer. Pada masa sama dia adalah presiden pakaian beruniform. Contohnya polis kadet. Jadi dia ada dua jawatan. Cara tulisan dia ada dua garisan sini. Okey, dua garisan. Kemudian di dalamnya ditulis jawatan. Jawatan dalam itu. Kalau kau tengok gini, dua bulat bujur gini, ada dua garisan, maknanya ialah attribute nilai gandaan. Nilai gandaan. Kemudian yang terakhir sekali adalah attribute terbitan. Ada 5 sebenarnya, bukan 4, 5. Satu lagi ada. Attribute terbitan ini adalah hasil, attribute itu terhasil daripada attribute yang lain. Contohnya apa? Contohnya jumlah bayaran. Jumlah bayaran ini sebenarnya adalah hasil sebenar bayaran itu ditolak dengan diskaun. Maknanya kalau kita ada satu jualan, maknanya jumlah jualan itu nilai akhir itu merupakan hasil daripada penolakan attribute hasil sebenar tolak dengan attribute diskaun. Jadi akan terjadilah jumlah bayaran. Jumlah bayaran ini hasil akhir. Jadi jumlah bayaran daripada mana hasil dia? Daripada hasil sebenar tu, attribute hasil sebenar ditolak dengan attribute diskaun. Maka kita panggil dia sebagai attribute terbitan. Cara dia adalah macam ni. Cara dia adalah satu bulatan bujur telur tapi ada garis kutu-kutu. Dalam dia tulislah jumlah bayaran. Dan yang akhir sekali adalah attribute composite. Ini masa kita buat kerja khusus tu banyak. Kita jumpa attribute composite. Attribute composite ini maknanya kita boleh pecahkan kepada beberapa bahagian. Attribute ada satu tapi sebenarnya kita boleh pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Contohnya alamat. Kalau kita tulis alamat, kita boleh pecahkan alamat tersebut kepada nombor rumah, daerah, postcode dan negeri. Jadi dia di bawah alamat tu. Tapi kita boleh pecah-pecahkan pula kepada attribute ataupun beberapa bahagian yang lain. Gitu. Satu lagi nama kita. Nama kita kan kita ada first name, last name. Contohnya saya lah, Muhammad Nur Hisham bin Muhammad. Muhammad Nur Hisham itu adalah first name saya. Tapi last name saya adalah Muhammad. Jadi kita boleh pecahkan attribute tersebut kepada beberapa bahagian. Okey. Sekarang kita pergi macam mana kita nak lukis attribute. Saya minta kalau awak tak faham boleh tanya selalu Kalau tak jelas lah, kata tak jelas, boleh tanya selalu. Okey, seterusnya adalah di manakah kita nak melukis attribute. Lagu mana kita nak lukis attribute? Macam mana caranya? Contohlah kita ada bentuk macam ni. Contoh kita ada satu entiti nama dia murid. Lepas tu di bawah murid itu terdapat ciri-cirinya seperti nombor murid, nombor kad pengenalan murid, nombor kad pengenalan murid, alamat, ada alamat satu dan juga nombor telefon. Jadi ada 4 attribute di sini. Jadi kalau kita lukis empat segi, kita lukis 4 segi, nama di dalamnya. Ini lukisan bagi entiti tadi yang kita belajar tadi kan, 4 segi. Kita lukis 4 segi untuk murid. Murid itu maksudnya entiti. Entiti murid. Kita 4 segi tapi kalau attribute dia kena bujur telur. Okey, kemudian kita lukislah nama murid, nombor kad pengenalan, bujur telur tu. Nombor telefon, saya tinggal satu alamat Jadi awak betulkanlah nanti Jadi ada selagi alamat saya tinggal tu. Nama murid, nombor kad pengenalan murid dan nombor telefon. Yang ini 4 segi. Kita nak tulis dia, kita tulis dalam bentuk 4 segi. Ingat kita guna notasi Chen jadi 4 segi itu menunjukkan entiti. Kemudian bulat bujur ni adalah merupakan attribute. Di sini saya lukis 3. Sebenarnya ada satu lagi alamat sini. Jadi aku boleh tulislah belakang sini alamat. Okey, macam mana kita nak lukis ERD ataupun bentuk bagi attribute ni? Kita lukis lagu mana? Okey, katalah ini murid. Okey. Kemudian kita boleh lukis dalam bentuk
Okay, ada lagi satu lagi. Alamat ni saya lupa. Inilah cara kita nak melukis attribute. Cara dia kita lukis empat segi yang menunjukkan entiti, kemudian kita lukis satu garisan, kemudian kita lukis bulat bujur dan masukkan nama attribute di dalamnya. Ini bentuk, dia panggil bentuk penulisan attribute. Okey. Hubungan habis berkenaan attribute. Ada nak tanya tak soalan berkenaan dengan attribute? Ada nak tanya ke? Ada. Ada. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan.